Suara okey. Oh, okey. Satu. Oh, dah start live. Tak ada sound kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, amma ba'd. Tutuplah saya nak cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambungan kepada bacaan bayan yang sebelum ni. Penting sangat bayan ni, minta kita sama-sama dengar dengan penuh tawajuh dan boleh kongsi supaya ramai lagi yang dapat dengar bersama. आज की मस्जिद कमज़ोर है. मस्जिद hari ini sangat lemah. इस तरतीब के लिहाज से लिहाजा गैर मुस्लिम मस्जिद को भी गिरा देते हैं. Seperti mana yang kita dengar sebelum ni, Mona Yusuf rahmatullah alaih kata masjid hari ini begitu lemah sehingga orang Muslim, orang bukan Islam boleh runtuhkan masjid. तालीमात होंगी, बाहर की ज़िंदगी शाख है, वहाँ जाकर अमल करें, तो इस ज़िंदगी को ना मुल्क वाले गिरा सकेंगे, ना माल वाले. Tapi bila mana kita belajar dan kita buat usaha sehingga kita jadikan kehidupan luar kita sebagai cabangan kepada masjid dan kita beramal di luar, di semua tempat, maka kehidupan kita ini tidak ada kerajaan pun yang boleh musnahkan. Na mal wale. Dan begitu juga tidak ada orang yang berharta yang boleh runtuhkan kehidupan kita. Agar बीमारी होगी तो दूसरों की कोठियाँ गिरेंगी, तुम्हारी झोंपड़ियाँ महफूज रहेंगी. Kalaulah penyakit datang sekalipun, rumah-rumah besar, rumah-rumah banglo besar akan runtuh, tetapi rumah-rumah kecil kamu yang dibina dengan papan akan selamat. Selab bhi tumhari khetiyan bachengi. Kalau berlaku banjir pun sawah kamu akan terselamat. Tufan Nuh AS में कश्ती amal Nuh से बची है. Seperti mana sampan Nabi Nuh AS, bahtera Nabi Nuh AS telah amal yang telah menyelamatkan bahtera Nabi Nuh AS daripada tufan, daripada banjir. तो अमाल मुहम्मदिया से ज़िंदगी की कश्ती बच सकती है. Maka amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana amalan yang diajar oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasallam telah selamatkan bahtera daripada banjir, maka amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selamatkan bahtera kehidupan kita. अब अमल का रास्ता भी माल वाले रास्ते की तरह मेहनत से ही चलता है. Begitulah dikata seperti mana harta perlukan kepada usaha, begitulah jalan amal ini pun perlu kepada usaha. एक तो खुद ज़ात से नमाज को सही तौर से अदा करना. Yang pertama adalah kita dengan sendiri berusaha untuk kita mendirikan salat dengan cara yang paling sempurna. और उसे आम करना, dan begitu juga kita आमkan salat. तुम्हारी मेहनत से जितने अमाल का सिलसिला कायम होगा, उन तमाम अमाल का सवाब तुम्हें मिलेगा. Dengan perantaraan usaha kamu, berapa banyak amal yang hidup, maka kamu akan dapat pahala bagi semua amalan-amalan tersebut. और इन अमाल का सबब मेहनत का सवाब, और इन अमाल का सबब मेहनत का सवाब, और इन अमाल से ज़्यादा होगा अंबिया अलैहिस्सलाम की तरह दुआ कबूल होगी. Bila mana kamu berusaha, kamu akan dapat pahala, dan bila mana usaha kamu bertambah, kamu tingkatkan usaha kamu, maka doa-doa kamu akan diterima seperti mana doa-doa para Anbiya alaihissalam. Amal ko zinda karne ko apna mawzu bana lo. Jadikan matlamat hidup kamu, matlamat kamu untuk memperbaiki amal atau menghidupkan amalan-amalan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bazar se masjid nahi. Jangan jadikan pasar contoh untuk masjid, tetapi jadikan masjid contoh untuk pasar kita. Bazar se masjid nahi, bukannya jadikan pasar contoh untuk masjid, tetapi masjid se bazar hai, tetapi jadikan masjid contoh untuk pasar. Mehnat se mal nahi, bukan dengan usaha akan dapat harta, balki amal se mal hai. Tetapi dengan amal lah kita akan mendapat harta. Agar ye zehn ban jaye to khud ba khud amal sayyi'at छूट जाए. Kalaulah
kita dapat bentuk fikiran kita, maka dengan sendirinya perkara-perkara buruk, amal-amal buruk akan terlepas daripada kita. पहली मेहनत इस अमाल के लिए है जिनकी वजह से मस्जिद बनेगी. Pertama sekali kita kena berusaha ke atas amalan-amalan yang mana dengannya kita dapat bentuk amalan dalam masjid. Din ko wujud मेहनत से होगा. Din ki wujud मेहनत से होगा. Dan agama akan hidup hanya sahaja dengan usaha. Qiyam din इसमें है कि अमल मस्जिद के लिए तैयार हो जाओ. Agama akan tertegak. Agama hanyalah akan tertegak bila mana kita, amalan akan tertegak dengan amal-amal masjid. Bila mana kita bersedia untuk menegakkan amalan-amalan masjid. कि गैर राइज की तरफ खींचता है, गैर राइज की तरफ खींचता है. मसलन हुकूमत अंग्रेज़ी की मुज़रतें बताएंगी. Dia kata kerajaan mula beritahu tentang keburukan orang-orang English, orang Barat. और अपनी हुकूमत के मुनाफे सामने लाए गए dan kemudian mereka menunjukkan akan kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat dalam kerajaan sendiri. यहाँ तक कि तकसीम के बाद लोगों ने मुफ्त गाड़ियों में बिला टिकट बैठना शुरू किया. Dan bila mana berlaku partition, berlaku kemerdekaan, maka orang ramai orang awam mula bergerak menaiki kenderaan dengan percuma. Jiz zamin पर चाहा कब्जा कर लिया हुकूमत ने, maka kerajaan telah buat telah ambil tanah mana yang mereka kehendaki. और दोनों पर खूब पकड़-दकड़ की, dan mereka telah melakukan rampasan demi rampasan. बोले ये तो अंग्रेज़ की हुकूमत की तरह ही है, चीज़ें पहले से बहुत महंगी हो गई. Sedangkan bila kita lihat, maka sama sahaja kerajaan hari ini yang memerintah seperti mana kerajaan yang kita halau, iaitu Barat. इसमें दावत होनी है. oleh itu kita kena buat usaha ke atas kerajaan. Election में दावत भी है, राइज से हटना गैर राइज पर आना है. Dalam election pun kita kena buat dakwah, kena keluarkan mereka daripada satu perkara adat, bawa kepada perkara yang bukan adat. Agar ghairullah ke liye ho to maut hai. Kalaulah kita buat usaha untuk manggil manusia kepada selain Allah, maka itu adalah maut. अब चीज़ें हैं तो दिखाई देने की वजह से अपनी तरफ खींच रही है. Kerana kebendaan ini kita dapat lihat dengan mata kita sendiri, maka dia menarik, dia attract kita kepada itu. Hore nazar na आने की वजह से नहीं खींचती है. Tapi bidadari syurga, kerana kita tak nampak, maka mereka tak menarik perhatian kita. Auratnya khali meli खींचती है. Tetapi perempuan walaupun hitam pun dia atraktif, dia menarik perhatian kita. हर देखने के मुकाबले में दावत हक को लाओ, maka kita mestilah dakwah kepada perkara yang hak di depan setiap apa yang kita lihat. कि इनमें कुछ नहीं है, दावा bahawa dalam ini tidak ada apa-apa pun. Allah ke lihaz se chalo, चीज़ों के लिहाज से नहीं. Dan kita kena bergerak dengan kita pandang dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kebendaan. boleh kongsi lagi supaya ramai dapat manfaat. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ से नुमाइंदे बनकर जन्नत नार खुदा को दिखाया है. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sebagai rasul dan telah tunjuk kepada kita syurga dan neraka. हाँ ये मसला मुख्तलफ फी ज़रूर है, अमल की जज़ा सज़ा भी देखें. Dalam perkara ini memang ada pilihan. Kita tengoklah, kalau kebaikan yang kita lakukan akan dapat ganjaran, sebaliknya akan dapat balasan. अब जहाँ-जहाँ लोग देखकर चल रहे हैं वहाँ दावत आ जाए. Di mana kita melihat orang dan kita ikut orang, kita kena buat dakwah kepada mereka. Masjid में है, लेकिन इसे हर अमल से पहले लाना है. अब जहाँ-जहाँ लोग देखकर चल रहे हैं वहाँ दावत आ जाए मस्जिद में, लेकिन इससे हर अमल से पहले लाना है. दावत देखने के मुकाबले में है कि गैब की तरफ बुलाना आ जाए. इसके बगैर इस्लाम के माने ही नहीं. इसके वास्ते मस्जिद है, अज़ान में दावत इजमाली है.
Dakwah kita adalah kepada perkara-perkara gaib, kerana Islam tidak sempurna tanpa kita meyakini perkara yang kita tidak dapat dilihat. Dalam azan sekalipun dakwah, tapi dakwah dalam azan dakwah yang ringkas. खुदा की बड़ाई खुदा से ही होना, गैर से ना होना मोहम्मद की बड़ाई है, बड़ाई में के आमाल से ही फलाह मिलना, दावत मिलना, फलाह मिलना. Maka dakwah dalam azan adalah bahawa hanya dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah akan berlaku segala-galanya. Selain Allah tak boleh buat apa-apa. Begitu juga dengan hanya dengan mengikut amalan yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat kejayaan. Da'wat ke majlis khub aam ho jaye, maka penting kita aamkan majlis-majlis dakwah. Pehle masjidon mein, phir बैठक makan, दुकान. Kita mula dalam masjid-masjid, kemudian di rumah kita, di kedai kita, har jagah aja, di setiap tempat kita buat dakwah. Allah sahi hota hai. Dakwah bahawa Allah sahajalah yang melakukan segala-galanya. Baki sab छोटे हैं, selain Allah semuanya kecil. Wuzara सामने आए तो उसको भी दावत दो. Bila menteri-menteri datang, mereka pun dakwahlah mereka. Bila menteri-menteri datang depan kau, dakwah mereka. Mulk mal se kuch nahi hota, beritahu mereka bahawa kerajaan dan harta tak boleh buat apa-apa. Amal per madar hai, tetapi kebaikan keburukan bergantung kepada amal-amal. Lihaza tum a'mal durust kar lo, oleh itu kamu betulkan amalan kamu. Warna musibat mein giriftar ho jaoge. Kalau tidak, kamu akan terperangkap dengan musibat. मस्जिद से ये दावत वाला अमल चलकर हर जगह जाता है. Kita amal-amal ini keluar daripada masjid dan pergi ke setiap tempat. Amal ki दुरुस्तगी में फला है वरना नहीं. Dengan amalan yang betul lah kita akan dapat kejayaan, selain itu tidak ada kejayaan. Agar दावत जिंदा हो, उस पर नुसरत इलाही का यकीन हो, उस अमल को तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया. Bila mana kita hidupkan dakwah dan kita yakin dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang dibuat oleh semua para anbiya alaihissalatu wassalam, iaitu aqimis salata li zikri, itu dirikanlah salat untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ne pehle anbiya ko da'wat di. Mula Allah perintah para anbiya untuk berdakwah dulu. Anbiya ne logon ko da'wat di, dan kemudian para anbiya dakwah kepada orang lain. Silsilah ham tak pahuncha, maka sampailah dakwah itu kepada kita. Allah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko, Allah telah dakwah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar ko, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dakwah Abu Bakar. Abu Bakar ने दूसरों को दी, दूसरों ने हम तक पहुंचाई. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah dakwah orang lain, dan orang lain telah sampaikan dakwah kepada kita. Wallahu yad'u ila daris salam. Jannat ki da'i Allah hai. Allah yang memanggil kita kepada, Allah memanggil kita kepada syurga. Da'wat mein ta'lim hasil karo. Begitulah, belajarlah dalam kita berdakwah, belajarlah खुदा की सिफात की तालीम के साथ, dan kita belajarlah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jitni da'wat hogi, उसमें इतनी कुव्वत होगी. Dan sejauh mana kita berdakwah, sejauh itulah kita akan mendapat kekuatan. इज्तिमाई दावत मुआशरत अमीर मामूर की तालीम हासिल करो, dan belajarlah belajarlah tentang istima'i, dakwah istima'i, cara hidup yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah hubungan amir dan makmur, dan belajarlah solat, namaz, zikir, akhlak, dan kita ta'lim चाहिए. Semua ini memerlukan kepada pengajian, pelajaran, firdian bi Allah kaho, dan kemudian mestilah kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. हर शक्ल के देखने के बाद अगर इसका ध्यान आया तो उस शक्ल के ताबे, और अगर उस पर कब्जा इलाही का ध्यान आया तो तुम शक्ल पर गालिब रहोगे. Jika bila kamu lihat rupa bentuk sesuatu dan kamu terus memikir akan, kamu bergantung kepada ataupun mengingati rupa bentuk itu, maka kamu akan ikut rupa bentuk itu. Tetapi jika kamu melihat akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala atas perkara itu, maka kamu akan dapat kemenangan ke atas rupa bentuk itu. शेर देखते ही अगर उसका पहाड़ खाना ज़हन में आया तो वो तुम्हें फाड़ेगा. Bila kamu tengok singa dan kamu lihat akan terkaman singa itu, maka dia akan makan kamu, dia akan terkam kamu.
Kalaulah kamu melihat singa tetapi yang kamu lihat adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, kudrat Allah Subhanahu wa taala, maka अगर खुदा की कुदरत सामने रख ली जाए तो शेर चूहा भी ना रहेगा. Maka singa itu hinanya singa itu tak sampai pun kepada tahap seekor tikus. इस तरह शेर नुमा इंसान के साथ भी ऐसा हो तो वह हाथ जोड़ता फिरेगा. Begitu juga di depan manusia yang seperti singa, kalaulah kita di situ pun kita nampak kudrat dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan tunduk depan kamu. Wo hath जोड़ता फिरेगा तुम्हारे सामने, dia pun akan tunduk depan kamu. कोटी से मरऊब हुए तो उस कोटी वाले के आगे तुम झुकोगे. Kalaulah kamu terkesan dengan melihat rumah-rumah besar, mahligai-mahligai banglo besar, maka kamu akan tunduk di depan pemilik rumah-rumah banglo-banglo dan mahligai itu. और अगर कोटी से खुदा का ख्याल आया तो कोटी वाला तुम्हारे आगे झुकेगा. Dan bila kamu melihat rumah-rumah besar ni, jika kamu ingat Allah, maka pemilik banglo rumah ini pun akan tunduk di depan kamu. Ya amal namaz se pehle hai. Amalan-amalan ini kena buat sebelum solat lagi. ये अमाल नमाज से पहले है. Zikir से ध्यान, दावत से ईमान. Dengan zikir kita akan mengingati Allah Subhanahu wa taala, dengan dakwah iman kita akan meningkat, ta'lim se ilm hasil करके आप नमाज पढ़ो. Dan begitulah dengan kita belajar, kita dirikan salat. अब अल्लाह से लेने का सिलसिला शुरू करो, maka mulalah perjalanan meminta daripada Allah Subhanahu wa taala. Amal को बढ़ाओ, tingkatkan amalan. Kamai में भी zikr होगा. Maka dalam kita mencari keperluan pun kita akan mengingati Allah. Ibadat वगैरह की वजह से दुकान का छोड़ना आसान होगा, maka kamu akan mudah untuk kamu tinggalkan perniagaan kamu untuk ibadat. कि इसी तरह ईमान, यकीन, ध्यान, इल्म के बाद अल्लाह के रास्ते में निकलना आसान हो जाएगा. Dan begitulah iman, yakin dan mengingati Allah Subhanahu wa taala dan ilmu. Maka dengan cara itu iman, yakin